Assalamualaikum. Uh, Boleh saya tahu YDP PIBG Pak Hashim ada ke datang ni? NYDP PIBG Dr. Dina ada tak datang ni? Kenapa ni ikut? Bukan ni. Nak tekan. Tak tahu. Okey, baik. Saya rasa sekarang dah pukul 3:10. Saya rasa kita boleh mulakan kot. Boleh Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Boleh. Baik. Saya akan mulakan lah. Kalau kita nak tunggu nanti kan lagi lambat. Okey, boleh bang, boleh. Boleh cikgu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia. Salam JPN Melaka, jenama kerajaan nombor 1. Salam SK Teluk Berembang, jenama kerajaan nombor 1. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia serta rahmatnya dapatlah kita bersama-sama pada petang ini untuk kita bersiaran secara maya, secara Google Meet untuk saya menyampaikan satu taklimat berkaitan dengan pengoperasian sekolah. Terlebih dahulu, yang saya hormati Puan Nurhayati binti Ismail, JPK Pentadbiran dan Kurikulum. Yang saya hormati Encik Zainal bin Sahad, JPK Al-Alam Murid. Yang saya hormati juga Puan Haja Nuraini binti Wahab, JPK Kokurikulum. Seterusnya yang saya hormati Puan Rosmaini binti Hussein, JPK Pendidikan Khas. Seterusnya yang saya hormati Puan Siti Zalili, penyelaras prasekolah. Puan Mazlinda, penyelaras pendidikan khas. Dan seterusnya yang saya hormati dan saya kasihi pada semua para ibu bapa yang sudi hadir pada petang ini bersama-sama dengan kita dalam Google Meet pada petang ini untuk satu taklimat khas tentang pengoperasian sekolah. Okey, saya rasa saya tidak akan ambil masa yang panjang,
tidak akan mengambil masa yang lama untuk taklimat kita pada petang ini. Jadi saya harapkan ibu bapa dapat memberikan sepenuh perhatian pada taklimat yang saya sampaikan ini. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan daripada ibu bapa, bolehlah dikemukakan secara terus. Saya akan cuba jawab sebarang pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya akan maklumkan terlebih dahulu tentang pengoperasian sekolah bagi sesi akademik penggal persekolahan bagi tahun 2022-2023. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, melalui kenyataan media Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun disampaikan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razidin, mulai pada 21 Mac 2022, pengoperasian sekolah akan berjalan dalam dua kaedah. Okey, yang pertama, bagi sekolah yang enrollmentnya, sekolah yang muridnya lebih daripada 600, akan ada berlaku penggiliran. Okey. Jadi bagi sekolah yang kedua, kaedah yang kedua, sekolah rendah yang muridnya kurang daripada 600, murid akan hadir secara bersemuka tanpa penggiliran. Okey. Jadi berdasarkan kenyataan ini bermakna sekolah kita, sekolah Teluk Berembang, semua murid akan hadir ke sekolah seperti mana sebelum ni lah. Tahun prasekolah, pendidikan khas dan juga tahun 1 hingga tahun 6 akan hadir sepenuhnya. Ini bermakna sekolah kita tidak akan terlibat dengan penggiliran. Jadi tidak ada lagi penggiliran bagi sekolah Teluk Berembang. Jadi saya harap ibu bapa sedia maklum dan faham di mana bermulai daripada 21 Mac 2022, semua murid akan hadir ke sekolah seperti biasa. Okey? Okey, setakat ni ada soalan ke? Ada apa yang tak faham ke? Ataupun nak tanya? Faham juga. Faham, Okey, kalau dah faham, saya akan teruskanlah. Okey, yang seterusnya tentang pengoperasian sekolah ni, iaitu tentang pakaian seragam dan kehadiran murid ke sekolah. Okey, menerusi kenyataan media YB Menteri, murid digalakkan untuk memakai pakaian seragam sekolah. Murid digalakkan untuk memakai pakaian seragam sekolah. Walau bagaimanapun, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan. Jika pakaian seragam sekolah sedia ada tidak lagi sesuai untuk dipakai, ataupun ibu bapa masih lagi belum berkesempatan untuk membeli pakaian seragam yang baru, bolehlah memakai pakaian yang lain yang sesuai dan kemas serta sopan untuk hadir ke sekolah mulai pada 21 Mac nanti. Okey, sesungguhnya sekiranya terdapat ibu bapa ataupun penjaga yang memilih tidak mahu menghantar anak ke sekolah, ketidakhadiran tersebut tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Maksudnya di sini berdasarkan kenyataan media, ibu bapa masih lagi boleh memilih sama ada untuk menghantar anak ke sekolah ataupun tidak. Namun begitu, ibu bapa perlulah memaklumkan kepada pihak sekolah sekiranya tidak dapat hadir ataupun tidak mahu menghantar anak ke sekolah untuk tujuan rekod
untuk tujuan rekod bagi pihak sekolah lah. Jadi ketidakhadiran perlulah dimaklumkan sama ada melalui WhatsApp kepada guru-guru kelas ataupun menelefon ke pejabat. Okey, ataupun memaklumkan kepada JPK halaman murid Cikgu Zainal. Okey, seterusnya. Ya, ada apa tu? Okey, seterusnya ujian saringan COVID-19. Okay, ujian saringan COVID-19, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan agar pelaksanaan ujian saringan COVID-19 bagi murid sekolah rendah dilakukan secara kendiri. Dilakukan secara kendiri oleh murid di rumah dengan bimbingan ibu bapa, penjaga dan mengikut garis panduan yang disediakan oleh KPM. Jadi seperti mana biasa pada tahun-tahun lepas, ujian saringan COVID ini akan dilakukan oleh murid sendiri di rumah dengan bantuan dan bimbingan ibu bapa. Jadi pihak sekolah akan mengenal pasti murid yang terlibat dan akan mengedarkan kit ujian kendiri beserta selip pengesahan pelaksanaan ujian kendiri untuk dibawa pulang oleh murid. Keputusan ujian saringan perlulah dilaporkan kepada pihak sekolah untuk direkodkan dan sebagai satu rekod untuk kita maklumkan kepada pihak PPD. Okey. Saya rasa itu saja berkaitan dengan pengoperasian sekolah bagi sesi akademik tahun 2022-2023. Untuk pengoperasian pembukaan kali ini tak banyak perkara-perkara yang ditekankan. Okey. Cuma apa yang perlu ditekankan di sini oleh yang perlu diberi perhatian lah oleh bapa tentang SOP. Okey, SOP semasa menghadirkan diri ke sekolah untuk anak-anak kita perlulah kena pastikan terlebih dahulu kesihatan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Kita mohon sama-sama kita bersama-sama lihat kesihatan anak-anak. Sekiranya terdapat anak-anak kita yang didapati ada simptom ataupun gejala seperti batuk, demam ataupun sesama yang serius dan kurang sihat, jadi kita sarankan tidak perlulah hadir ke sekolah. Cuma perlu diberitahu dan dimaklumkan kepada pihak sekolah, itu saja. Dan seandainya terdapat anak-anak kita yang bergejala kemudian didapati positif COVID-19, perlulah juga dimaklumkan kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Untuk tujuan rekod perlulah juga dimaklumkan sekiranya terdapat anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang positif COVID. Baik, tentang SOP semasa kehadiran ke sekolah, setiap anak-anak murid kita perlulah mematuhi dengan SOP dengan memakai mask. Pemakaian mask masih lagi diwajibkan, jadi perlulah mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kemudian apabila hadir ke sekolah, ingatkan kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan, kita akan menggunakan satu pintu masuk saja pada sebelah pagi, iaitu di bahagian pintu kecil di hadapan sana. Jadi bila tiba saja di sekolah, anak-anak akan membasuh tangan dulu. Kita ada sediakan bahan pencuci, basuh tangan di pintu pagar, kemudian baru akan bergerak ke kelas masing-masing. Okey. Jadi ingatkan kepada anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, supaya semasa di dalam kelas hendaklah sentiasa memakai mask. Memakai mask, dan jika perlu untuk buka mask,
kenalah minta izin dulu dengan guru dalam kelas. Sebab pada akhir-akhir ini kita lihat terdapat beberapa anak-anak murid kita yang tidak mematuhi SOP semasa berada di dalam kelas. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mohonkan kerjasama, ingatkan selalu anak-anak. Kita pun sedia maklum. Sekarang ni kes COVID-19 ni dengan virus varian yang baru, Omicron, bilangan kes bertambah. Tetapi walaupun bilangan kes tu bertambah, gejala dia adalah sangat ringan lah. Kes tahap 1 dan tahap 2 saja. Bagi kes tahap 3, 4 dan 5 tak ramai, tak banyak seperti dilaporkan oleh pihak KKM lah. Baik. Okey, seterusnya saya ingin maklumkan juga talimat kita sebenarnya pada petang ini adalah untuk memberikan taklimat kepada prasekolah dan juga tahun 1. Jadi saya mulakan dengan prasekolah lah. Okey, untuk prasekolah, ibu bapa prasekolah, saya ucapkan selamat datang kepada murid-murid prasekolah yang berumur 5 tahun bagi sesi akademik persekolahan 2022-2023. Jadi ibu bapa prasekolah, kita kena sama-sama memberikan perhatian terhadap kesihatan anak-anak. Sebab kesihatan anak-anak perlulah diberi keutamaan kerana pihak sekolah pun amat memberikan fokus yang utama kepada kesihatan anak-anak murid kita. Sekiranya ada sebarang permasalahan berkaitan dengan kesihatan anak-anak, maklumkanlah kepada pihak sekolah sama ada dapat hadir ataupun tidak dapat hadir ke sekolah. Kemudian pada murid-murid prasekolah yang berumur 6 tahun, pihak sekolah mengucapkan juga selamat hadir ke sekolah, selamat datang ke sekolah dan selamat kembali ke sekolah. Semoga anak-anak prasekolah akan berasa selamat untuk hadir ke sekolah seperti biasa. Okey, seterusnya makluman kepada ibu bapa prasekolah. Apa yang telah dimaklumkan kepada saya oleh Cikgu Siti Zalili, penyelaras prasekolah, tentang pakaian. Tentang pakaian prasekolah, dimaklumkan untuk sesi akademik yang baru ni belum lagi diterima. Jadi di sini saya memberi kebenaran kepada ibu bapa prasekolah untuk memakai pakaian sukan yang sedia ada, yang sesuai untuk hadir ke sekolah nanti. Sementara kita tunggu baju sukan, t-shirt yang baru sampai, bolehlah anak-anak memakai pakaian sukan yang sedia ada. Baik. Seterusnya, untuk makluman ibu bapa semua, di prasekolah kita masih lagi mengekalkan pembekalan makanan, penyediaan makanan masih lagi disediakan oleh pihak sekolah lah. Di mana pembantu pengurusan murid akan menyediakan makanan dan bahan mentah kita order daripada pembekal yang telah dipilih oleh pihak sekolah, yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi ibu bapa prasekolah tidak perlu bimbanglah tentang penyediaan makanan kerana kita memang sentiasa memastikan kebersihan dan penyediaan makanan yang bersih untuk anak-anak di prasekolah. Okey. Sebelum saya teruskan, ada tak apa-apa yang ibu bapa prasekolah ingin tanyakan soalan? Ada tak? Ada ibu bapa prasekolah? Ada soalan ke nak tanya? Tak ada setakat ni. Ya? Tak ada Maknanya setakat ni tuan-tuan dan puan faham Faham. Okey.
Cuma kalau sekiranya ada sebarang permasalahan berkaitan dengan anak-anak pra, nanti bolehlah berhubung dengan Puan Siti Zalili, penyelaras sekolah kita. Okey. Baik. Cikgu, saya nak tanya, pakai macam sekolah kan, anak saya masuk pra, dia macam Ya. beg buku tu macam mana cikgu? Nak kena bawa sekali ke ataupun tak payah? Mohon penyelaras kepala sekolah, Puan Siti Zalili kalau ada. Ada penjelasan. Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk maklumat ibu bapa, pada tahun ini SOP prasekolah masih sama seperti SOP yang tahun-tahun lepas. Okey, mengikut SOP pada tahun lepas, murid prasekolah tidak dibenarkan membawa beg sekolah dan alat tulis. Semuanya kami sediakan di pra. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Dapat Puan faham maksudnya buku-buku semua, buku-buku anak-anak pra kita semua disediakan di sekolah. Tidak ada yang dibawa balik. Jadi anak-anak pra tidak perlu bawa beg. Nanti saya akan terangkan tentang isu beg ni. Okey, ada apa-apa soalan lagi tak berkaitan dengan pra sekolah? Tak ada Baik, kalau tak ada, kita teruskanlah dengan tahun 1. Okey, tahun 1, berdahulu kami pihak sekolah mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke sekolah bagi murid-murid tahun 1 yang kebanyakannya adalah murid-murid pra sekolah kita juga. Jadi pada hari ini pagi tadi telah diadakan urusan pendaftaran dan pembelian buku untuk murid-murid tahun 1. Alhamdulillah, ibu bapa telah hadir dan masih lagi terdapat beberapa orang ibu bapa yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Tak apalah, insyaAllah nanti sebarang urusan boleh nanti berhubung dengan guru kelas tahun 1. Puan Siti Hajar bagi kelas 1S dan Puan Rafiah untuk kelas 1K. Okey, bagi tahun 1, saya rasa tak ada apa juga. Cuma SOP dia sama seperti yang lepas-lepas. Murid dikendaki hadir ke sekolah dengan memakai mask, memakai pakaian yang sesuai, pakaian seragam sekolah sekiranya ada. Kemudian untuk maklumat ibu bapa, pada hari Senin nanti murid-murid tahun 1 kita akan kumpulkan pada pagi itu, dikumpulkan di dataran perhimpunan untuk kita tetapkan kelas-kelas mereka. Yang hari ini hanya kita panggil hanya untuk urusan pendaftaran dan juga pembelian buku. Nanti pada hari Senin barulah nanti anak-anak murid tahun 1 akan ditetapkan kelas mereka yang sebenar lah. Itu sekadar makluman kepada ibu bapa murid tahun 1. Okey. Setakat ini tahun 1 kita ada 57 orang murid tahun 1. Bermakna satu kelas kita ada lebih kurang dalam 25 hingga 27 orang murid satu kelas. Baik. Itu untuk tahun 1 lah. Ada apa-apa nak tanya tentang tahun 1? Tak ada Okey, kalau tak ada saya teruskanlah. Sebenarnya kepada ibu bapa juga saya ingin maklumkan tentang tentang buku teks. Tentang buku teks, kita telah pun membuat pengedaran pada bulan Februari yang lepas, di mana terdapat sebilangan anak-anak murid kita yang telah pun menghantar buku sesi 2021 dan telah pun mengambil buku teks untuk sesi persekolahan 2022. Namun begitu, terdapat juga beberapa orang murid yang masih lagi belum menghantar buku-buku teks bagi sesi yang lepas dan mengambil buku yang baru
untuk sesi 2022. Jadi saya harapkan pada hari Isnin nanti tuan-tuan dan puan ingatkan mana-mana anak-anak yang belum menghantar buku yang tahun lepas akan membawa pada hari Isnin dan kita akan memberikan buku teks bagi sesi persekolahan 2022 pula. Okey. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita pihak sekolah telah mengambil inisiatif dan cadangan iaitu murid-murid. Okey, murid-murid kita, anak-anak, tuan-tuan dan puan, mungkin selepas ini tidak perlu lagi membawa pulang buku teks ke rumah. Ini berikutan dengan isu beg berat. Okey, jadi buku-buku teks tersebut akan disimpan di dalam meja masing-masing di dalam kelas. Itu sekadar makluman lah. Jadi buku-buku teks hanya akan dibawa pulang sekiranya terdapat latihan-latihan yang perlu dibuat ataupun perlu diselesaikan oleh anak-anak murid kita di rumah. Maksudnya selepas ini semua buku teks akan disimpan dan ditinggalkan di dalam meja masing-masing. Nanti kita akan keluarkanlah maklumat ini kita akan sampaikan kepada anak murid kita dan mohon mereka juga akan memberikan perhatian tentang penjagaan buku teks yang ditinggalkan di dalam meja masing-masing. Okey. Kemudian berdasarkan hasil taklimat saya bersama pihak JPS malam, ada juga dicadangkan ibu bapa yang di rumah sekiranya ada internet yang bagus, yang baik di rumah, boleh juga menggunakan buku teks digital. Buku teks digital yang boleh dilihat di dalam aplikasi Delima. Aplikasi Delima. Ini bermakna kalau murid tidak bawa balik buku teks, dia boleh lihat buku teks ni, dia boleh tengok di dalam aplikasi Delima. Iaitu buku teks digital yang telah disediakan oleh pihak KPM. Kiranya kalau terdapat internet yang baguslah, yang baik di rumah. Jadi saya mohon kerjasama bapa lah supaya kita dapat sama-sama memudahkan anak-anak kita untuk penggunaan buku teks. Di rumah mereka boleh lihat menggunakan buku teks digital. Sebab setiap anak murid telah pun dibekalkan dengan ID dan password untuk aplikasi Delima ni. Okey, seterusnya ini juga saranan daripada pihak KPM dan juga taklimat semalam bersama JPN tentang buku latihan. Okey, buku latihan setiap murid akan membawa maksimum sehari 2 buah buku. 2 buah buku latihan untuk setiap mata pelajaran bagi setiap hari. Jadi di sini saya amat memohon ibu kerjasama bapa memastikan anak-anak kita tidak membawa semua buku-buku latihan mereka ke sekolah. Kalau boleh, bawalah buku latihan yang berkaitan dengan mata pelajaran mengikut hari-hari tersebut. Jadi buku latihan ni tak perlulah bawa banyak-banyak. Jadi itu yang timbulnya isu beg berat ni. Dan juga saya amat memohon supaya bapa pastikan di dalam beg sekolah anak-anak tidak ada benda-benda lain yang dibawa bersama ke sekolah. Kita cuba mengurangkan kita cuba nak mengurangkan bebanan beg sekolah ini. Jadi janganlah nanti anak-anak kita bawa benda-benda lain pula, benda yang tak sepatutnya lah untuk hadir ke sekolah.
Baik. Kemudian seterusnya saya ingin maklumkan juga tentang tentang pelaporan PBD. Pelaporan PBD bagi sesi persekolahan 2021 yang lepas, pihak sekolah guru-guru telah pun menyediakan dan kita akan edarkan pelaporan ini pada minggu hadapan. Makluman apa lah. Ini sekadar makluman saja. Jadi pelaporan PBD kita akan edarkan pada minggu hadapan lah. Baik. Okey, seterusnya saya ingin maklumkan. Yang ini berkaitan dengan tahun 1 tadi. Tahun 1, untuk pengetahuan semua ibu bapa, anak-anak tahun 1 bermula daripada 21 Mac 2022, tahun 1 akan mengikuti program transisi. Program transisi selama 4 minggu. 4 minggu. Jadi bermakna selama 4 minggu itu tahun 1 akan ada program transisi sehingga 15 April. 15 April. Jadi sepanjang program transisi ini murid-murid tahun 1 akan mengikuti aktiviti-aktiviti ataupun program yang disediakan oleh pihak oleh guru-guru tahun 1. Okey. Baik, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Ada soalan ni kan nak tanya? Assalamualaikum. Cikgu, saya nak tanya. Macam Ya. prasekolah, pagi-pagi permulaan sekolah kan, anak Ya. permulaan tu kena ibu bapa hantar ke kelas ke ataupun cikgu tunggu kat guard? Tak ada. Ibu bapa hanya hantar anak sehingga ke pintu pagar masuk saja. Ke pagar masuk yang pagar kecil tu. Semua murid akan masuk mengikuti pintu pagar kecil yang di hadapan tu. Oh, yang kat bawah tu lah. Kat bawah tu. Dekat parking kereta. Dekat parking kereta Okey. tu. Okey. Ibu bapa tidak dibenarkan. Ibu bapa tak dibenarkan lah masuk sampai ke pintu sekolah lah. Tak dibenarkan masuk. Kecuali kalau yang memang perlu untuk masuk, kita akan tengok keadaan lah. Tengok keadaan macam mana. Kalau kita kata anak atau perempuan susah nak masuk. Jadi kita akan minta berapa hantar lah sampai ke kelas. Lepas tu terus keluar lah. Oh, mana cikgu akan tunggu di pagar lah. Kita akan sambut anak-anak murid kita pada pagi tu di pintu pagar. Okay. Balik pun macam tu jugalah. Balik pun ibu bapa akan tunggu. Nanti bila sampai di waktu balik tu, murid akan bergerak ke tempat menunggu. Tempat menunggu ibu bapa. Bila ibu bapa sampai, mereka akan keluar lah. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey, ada soalan lain tak? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Maaf nak tanya, waktu anak-anak nanti makan dekat kelas ke dekat kantin macam sebelum ni makan dekat kelas kan? Okey, terima kasih tanya tu Puan. Saya pun dah lupa dah. Okay. Untuk pengetahuan semua ibu bapa, pengoperasian sekolah kita sesi 2022 ni masih lagi mengikut garis panduan 3.0. Garis panduan 3.0 iaitu pada waktu rehat, waktu makan, anak-anak masih lagi makan di dalam kelas. Dalam kelas. Semalam pun saya rasa kalau tuan-tuan perempuan ada ikuti berita jam 8 malam, YB Menteri ada sebut tentang makan ni. Kementerian Pendidikan tengah tengok, nanti dia akan keluarkan satu garis panduan tentang makan di kantin. Nanti bila kita terima garis panduan yang baru ni, murid dibenar makan di kantin, barulah kita maklumkan semula. Tuan-tuan puan. Untuk buat masa ni, murid masih lagi makan di kelas lah, seperti yang mana yang lepas-lepas. Baik, ada soalan lagi tak? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam.
Cikgu nak tanya cikgu, kalau kelas PPKI ibu bapa kena hantar kat parking juga ke atau hantar ke kelas? Seperti biasa sampai kat parking bawah saja. Parking bawah juga. Sebab itu saya ada tanya cikgu sekolah dia suruh hantar ke kelas. Hantar sampai ke kelas? Ya saya. Sebenarnya tak dibenarkan pun ibu bapa sampai ke kelas. Hanya sekadar kat parking bawah saja. Tapi kalau misalnya kita anak perlu dihantar sehingga ke kelas, kena maklumkan kepada guru, pada cikgu dia lah. Ya baik cikgu. Okey puan Okey tuan sebab kita sebenarnya kita nak cuba mengurangkan ataupun kalau boleh kita elakkan lah. Assalamualaikum cikgu. Saya mencelah ni penjaga kepada Husna ya? Bukan. Penjaga kepada Muhammad Azan. Okey, Azan murid baru. Saya benarkanlah tapi maklumkan kepada guru dan PPM yang jaga kat situ. Oh, okey baik cikgu. Boleh lalu pintu pagar utama cikgu Yang tempat letak basikal tu masuk pintu depan tu. Oh okey baik cikgu. Dia bukan dekat parking kereta tau. Oh okey. Terima kasih cikgu. Okey sama. Dekat sebelah dengan parking OKU tu. Tuan Boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih pada Puan Rosmaini atas penjelasan tadi. Okey, sebenarnya ada tak apa-apa soalan lagi sebelum saya teruskan? Okay, Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanyalah. Salam ya. Macam budak daya 1 ni, program transisi ni, dia 4 minggu tu kita nak bekalkan dia buku ke tak payah? Tak perlu puan. Untuk sepanjang program transisi berjalan, murid kita masih lagi tidak perlu dibekalkan buku teks. Buku teks yang tuan-tuan perempuan ambil pagi tadi, minta dibalutkan, dituliskan nama kalau perlu di belakang tu, nama anak-anak. Nanti bila diperlukan nanti akan dimaklumkan oleh guru kelas lah. Guru kelas kalau macam buku latihan pun tak payahlah. Buku latihan pun saya rasa tak perlu. Sebab budak je lah. Tak payah bawa buku budak, lah. Budak saja. Sebab sepanjang program ini kita ada sediakan bahan-bahan untuk pembelajaran mereka. Okey, terima kasih. Sama. Okey, baik. Ada soalan lagi? Okey, Assalamualaikum. Okey, saya nak minta sedikit penjelasan lah berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum secara bersemuka yang dikeluarkan oleh KPM lah. Okey, dalam perenggan 3 dia dah menyatakan dekat situ di mana aktiviti sukan dan co-curriculum secara bersemuka bersama murid hendaklah lengkap divaksin. Adakah dia terguna pakai untuk pelajar sekolah rendah? Okey. Terima kasih puan tanya soalan tu. Saya belum masuk lagi bahagian tu. Memang saya nak sebut pun. Tapi oleh kerana puan dah tanya, saya jawablah. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, semalam pun telah diumumkan oleh YB Menteri Kanan Pendidikan Dr. Azizidin bahawa aktiviti koko dan juga sukan telah pun dibenarkan di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Maksudnya seluruh sekolah di Malaysia telah pun dibenarkan untuk aktiviti sukan dan juga koko secara bersemuka. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan, aktiviti koko dan sukan ini dijalankan terhad di dalam kawasan sekolah sahaja. Dalam kawasan sekolah sahaja. Bermakna murid kita akan mengikuti aktiviti koko di dalam kawasan sekolah saja. Maksudnya tidak akan keluarlah. Tidak akan keluar ke mana-mana. Okey. Sementara aktiviti sukan pula, mungkin kalau seandainya kita laksanakan sukan tahunan, kita akan buat secara tertutup. Secara tertutup. Sebab ini pun kita pun tak pasti lagi. Tak pasti lagi sebab garis panduan tentang perkara ini masih lagi belum dikeluarkan oleh pihak KPM. So kita tunggulah sedikit masa lagi. Berdasarkan apa yang saya faham, taklimat yang saya dapat daripada JPN semalam, aktiviti koko dan sukan
telah dibenarkan tetapi terhad di dalam kawasan sekolah saja. Jadi kita apa-apa pun kita tunggulah garis panduan yang baru daripada KPM. Seandainya ada sebarang perubahan, nanti kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Ini mungkin salah satu daripada langkah inisiatif KPM untuk mengurangkan keadaan stres anak-anak murid kita. Asyik duduk dalam kelas je. Kalau kita lihat peringkat awal pada bulan Januari yang lepas, kita aktiviti PJ, PJK, PJ telah pun dibenarkan secara bersemuka. Tetapi masih lagi perlulah mematuhi SOP. Maksudnya kena jaga penjarakan dan juga pemakaian mask. Jadi yang sukan tahunan ini kita tunggulah pengumuman KPM. Kalau berdasarkan apa yang saya faham ni, sukan tahunan kalau kita laksanakan mungkin secara tertutup di mana murid saja yang bersukan. Ibu bapa mungkin tak ada lah. So jadi apa-apa pun kita tunggu dulu garis panduan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia nanti. Puan Boleh Puan Okey, terima kasih. Cuma saya nak tanya tadi clause vaksin tu, adakah pelajar perlu divaksin juga untuk membolehkan dia terlibat dalam aktiviti sukan tu ataupun tak ada, kita tunggu GP 4.0? Tak. Tentang vaksin tu nanti saya belum sentuh lagi. Nanti saya akan minta mohon Cikgu Zainal laku JPKM akan memberikan penjelasan. Sebab beliau yang menghadiri taklimat tentang vaksinasi kanak-kanak 5 hingga 11 tahun ni. Bukan, maksud saya yang berkaitan sukan tadi tu je lah. Tu je. Berkaitan dengan apa tu? Yang berkaitan sukan tadi, adakah saya nak tanya tadi tu, adakah sebab ada clause yang saya sempat terbaca tadi, saya tak dapat nak download pula sekarang, yang perlu divaksin, hanya pelajar yang divaksin yang boleh bersemuka tu atau ya atau tidak, sebab saya takut saya salah faham. Tak ada. Setakat ni tak ada halangan kepada murid yang divaksin ke tak vaksin ke, kalau tak vaksin tak boleh bersukan ke, setakat ni tak ada. Dalam taklimat yang saya dapat semalam pun tak ada sebut pun benda ni. Kalau murid yang tak vaksin tak boleh sukan. Tak ada, setakat ni tak ada Puan. Alright, terima kasih. Sama-sama. Jadi Cikgu Zainal, ada apa-apa yang nak diperkatakan tentang vaksin ni? Cikgu Zainal. Ya, saya. Yang berkaitan soalan Puan tadi kan? Okey, untuk makluman Puan, buat setakat ini pihak KPM tidak ada hantar surat lagi berkenaan tentang sama ada murid itu dah divaksin ataupun belum divaksin yang boleh terlibat dalam aktiviti co-curriculum. Tetapi buat setakat ini, murid yang belum ataupun sudah, dia boleh terlibat sama dalam aktiviti PJ di Padang. Tapi untuk aktiviti co-curriculum belum dapat lagi maklumat. Jadi nanti akan saya maklumkanlah dari masa ke semasa perkembangan tersebut kepada ibu bapa nanti. Ya Puan? Okey, terima kasih. Okey, Cikgu Zainal ada nak cakap pasal PKIP ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman ibu bapa, mungkin ramai yang mungkin ada yang di kalangan ibu bapa yang tak kenal saya lagi. Saya adalah Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Tok Berembang. Baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan Guru Besar yang beri laluan kepada saya untuk bercakap tentang, bukan kata tentang vaksin lah, tentang HEM. Sebab saya rasa kalau nak kirakan ni banyak perkara-perkara yang telah disampaikan oleh Tuan Guru Besar. Jadi saya tebuk-tebuk sedikit lah. Okey, perhatian kepada ibu bapa semua. Pertama sekali saya nak sentuh tentang APDM. Baik, APDM adalah sangat penting supaya
ibu bapa kena kemaskinikan APDM ni. Kalau boleh sebulan sekali pun tak apa Sebab dalam APDM ni banyak maklumat-maklumat macam sekolah kita ni buat setakat ni alhamdulillah sebab ada setengah kadang nama anak pun letakkan binti padahal anak lelaki atau perempuan. Keturunan dah jadi lain. Jadi kena alert lah benda tu dalam portal dalam portal public gov MOE Baik, kemaskan pendapatan bulanan ibu bapa. Pendapatan ibu bapa ni sangat penting untuk dikemaskini sebab kita tak tahu ada ibu bapa yang telah diberhentikan kerja ataupun ada juga kematian dan sebagainya. Jadi benda ni perlu dikemaskini sebab dalam APDM ini pihak kementerian akan melihat pendapatan bulanan ibu bapa sebab pihak kerajaan mengeluarkan macam-macam bantuan contoh KUAM, BAP, TAPIM dan sebagainya itu bantuan. Jadi kalau dalam APDM ni tak jelas akan merugikan ibu bapa. Ibu bapa tu dia layak tapi bila sedut nama tak ada sebab disebabkan maklumat ni. Jadi saya harap ibu bapa dapat kemaskinilah khususnya ibu bapa tahun 1. Jadi saya berharap ibu bapa tahun 1 sila kemaskinikan APDM tu segera sebab dalam tempoh terdekat ini saya dimaklumkan tarikh akhir 30 hari bulan kalau tak silap saya, tarikh akhir isikan maklumat tersebut dan berikan borang PB1, PB2 kepada guru kelas. Guru kelas boleh semak sebab dalam tempoh terdekat ni akan sampai bantuan bantuan KUAM, saya rasa KUAM ataupun BAP sebab yang tertinggal ni adalah tahun 1 saja sebab pada 2021 mereka ini di prasekolah jadi sekarang 2022 di tahun 1. Jadi tahun 2 hingga 6 dah dapat, cuma tahun 1 saja Jadi ibu bapa perlu kemaskanlah dari masa ke semasa tentang APDM ni. Okey, baik. Tahun 1 juga telah dibekalkan satu borang untuk mendapat membenarkan suntikan test kit COVID jadi ibu bapa sign lah dia cuma test ni pihak sekolah kena mengadakan ujian 10% daripada jumlah murid tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu murid-murid ini akan dibekalkan biasanya hari Selasa. Hari Selasa akan dibekalkan. Jadi ibu bapa boleh buat di rumah. Jadi buat di rumah dan berikan ada slip kertas tu nyatakan keputusan dia. Kalau positif, negatif. Kalau negatif okeylah, tapi kalau positif ibu bapa kena bertindak awal maklumkan kepada KKM ke ataupun kuarantin, maklum kepada sekolah. Sekarang ni kalau dah positif pun tak kita tak bawa ke hospital, kita kuarantin di rumah saja. Jadi itu sangat penting. Sebab dia 10%, tapi tak semuanya murid-murid tu kena. Dia bergilir-gilir maknanya kalau tahun 2021 pernah kena, 2022 ni kena jugalah. Tapi dalam satu kelas, contoh kalau prasekolah tu ada 3 kelas, cuma kita ambil seorang je. Minggu ni seorang, minggu depan seorang lagi. Begitu juga tahun 1 hingga 6 pun sama juga. Sebab kita nak 10%. Sebab saya buat rumusan supaya 20 orang lah. Satu minggu tu 20 orang. Sebab kit kita pun bekalan dia tak banyak. Belum dapat lagi dia punya apa nama ni, belum dapat lagi bekalan daripada jabatan. Jadi saya akan ambil 20. Jadi kalau ada ibu bapa tu yang dapat, nama anak dia naik, tolonglah beri kerjasama. Cuma test je. Okey. Baik. Seterusnya, okey. Pihak KPM dan DPM menggalakkan dan mengesyorkanlah supaya anak-anak ni ambillah suntikan COVID-19 ni untuk anak-anak yang umur 5 tahun hingga 11 tahun. Sebab
saya dah banyak dengar ceramah daripada video dan apa semua, memang baik untuk anak-anak ni. Ibarat macam mereka ambil suntikan tahun 1 tahun 1 tu. Dia bukannya apa. Tapi bila dah diviralkan macam-macam ni, jadi ibu bapa memanglah rasa macam risau rasa macam risau pula anak-anak kita nak disuntik benda ni. Tapi saya ada juga jumpa 2-3 orang doktor, kawan-kawan saya, dia kata memang elok, dia kata memang bagus. Sebab dia bukannya macam dia protect diri kita lah yang sebenarnya. Jadi saya rasa saya nanti saya updatekan lah updatekan tempat-tempat yang telah diarahkan oleh JPN ataupun KKM untuk mengambil suntikan secara terbuka. Tetapi ibu bapa perlu telefon dahulu untuk setkan masanya. Setkan masanya. Lepas itu nanti mereka akan tetapkan bila pergi ambil. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada anak tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat suntikan dos pertama, umur 5 tahun hingga 11 tahun, sila maklumkan kepada guru kelas. Secara personal pun tak apa, maklum, ataupun scan sejahtera dia, maklumkan bahawa anak saya telah disuntik. Jadi guru kelas ni senang, dia masukkan ke dalam APDM, ada data dia. APDM ni semua pihak Kementerian Kesihatan semua boleh tengok status anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi bolehlah maklumkan, dan guru kelas akan dalam APDM murid tersebut ada banyak kolom-kolom dia. Jadi guru kelas akan tik dos pertama bila tarikh dia dan dos kedua bila tarikh dia. Jadi senang guru kelas rujuk. Bila pihak jabatan tanya berapa orang murid, katalah tahun 5S yang telah disuntik, guru kelas boleh buka APDM, boleh kira berapa orang, katalah 30 orang murid yang dah disuntik 15. Jadi senang guru kelas rujuk. Tapi bila tak dimaklumkan, guru kelas tak tahu nak tahu jumlah dia. Jadi guru kelas terpaksa pula keluarkan satu WhatsApp, suruh senaraikan murid-murid yang telah disuntik. Jadi cikgu-cikgu pula dah ibu bapa dah buat kerja 2-3 kali. Nak senaraikan semula. Jadi itu yang kita kena ambil perhatian lah tentang itu. Baik, seterusnya saya nak masuk sikit yang tentang prasekolah tentang buku tu. Okey, buku yang dapat tadi tu, yang kata guru besar kata balut dan simpan di rumah. Sebab dalam tempoh 2 minggu ini, 4 minggu ini, murid prasekolah dia akan menjalani pembelajaran mengikut modul yang telah dibekalkan oleh KPM. Tetapi yang sebenarnya bukanlah pemberatan pembelajaran, sebab dalam transisi ni lebihkan kepada pembentukan jasmani dia, emosi dia, rohani dia, dan intelek dia. Jadi mereka ni kalau boleh dalam tempoh 4 minggu ni mereka berasa seronok. Berasa seronok datang ke sekolah. Sebab kita tak mahu awal-awal lagi kita dah berikan tekanan dengan beban kerja dan sebagainya. Balik rumah dia cakap dengan mak dia suruh latihan ini. Jadi dia pun jadi tension. Jadi maknanya tentang buku teks itu selepas transisi nanti. Tapi jika ada guru-guru yang nak berikan latihan, mungkin adalah 1-2 latihan yang akan diberikan. Okey. Baik, seterusnya saya rasa yang lain-lain semua guru besar dah sentuh tentang waktu balik. Okey, waktu balik tadi saya rasa guru-guru kelas dah WhatsApp kan dah WhatsApp dah WhatsApp guru kelas masing-masing. Kalau kita lihat prasekolah dia balik 11.30 11.30, dan tadi dalam WhatsApp ada tahun 1, tahun 2, tahun 3 balik pukul berapa, hari Isnin, Selasa,
Rabu, Khamis dan Jumaat ada. Saya pun tak tengok jadual lagi. Jadi itu dah. Okey. Seterusnya tentang sebut KOKO KOKO tadi, co-curriculum. Memang pihak sekolah telah merancang akan mengadakan kegiatan co-curriculum seperti biasa, seolah-olah macam bukan seolah-olah sebelum ada COVID, tetapi secara tertutup. Jika kita nak buat secara terbuka, pihak sekolah kena mohon dengan KKM ataupun DPN. Contoh kalau kita nak buat berentah desa, buat kat luar, kita kena mohon. Tapi daripada perancangan tahun 2002-2003, kita memang akan buat sukan tahunan, kita akan buat merentah desa. Saya rasa selepas raya, saya rasa. Selepas dalam bulan 5 ni. Dalam tempoh terdekat ni. Tapi kita buat sukan itu tidaklah mengikuti semua sekali pilihan sukan, cuma yang biasa-biasa saja, sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sukan MSSM tahun ini untuk kawasan Masjid Tanah, pengelolanya adalah Sekolah Menengah Lubuk Cina, dan Sekolah Kebangsaan Teluk Berembang adalah salah sebuah sekolah yang sama dengan dia. Jadi di sini pihak sekolah terpaksa membuat sukan awal supaya kita dapat mencungkil bakat-bakat murid kita yang mana akan dapat mewakili Sekolah Teluk Berembang untuk bertanding di peringkat kawasan Masjid Tanah pada bulan 6. Bulan 6. Jadi tentang tadi yang ada puan tanya, adakah murid yang tak disuntik dengan belum disuntik itu boleh terlibat dengan co-curriculum? Tapi pada asasnya masa PG mereka boleh join, tak ada masalah. Cuma nanti saya akan tanyalah perkembangan tersebut. Yang puan kata puan download tu, saya pun selagi tak dapat surat, pihak sekolah tak boleh guna pakai benda-benda download ni. Kita kena dapat hitam putih daripada TPM. Jadi itu sebab tadi bila tanya guru besar pun tak berani nak jawab sebab tidak dapat, pihak sekolah tidak dapat surat lagi. Okey, seterusnya tentang tata cara datang dan balik di sekolah. Okey, tadi ada disentuh, guru besar ada sentuh tadi. Untuk prasekolah dalam tahun 1 memang mereka nanti akan datang dan guru kelasnya akan berada di dalam kawasan pagar sekolah. Jadi mereka ini akan dikumpulkan dahulu. Dalam tempoh transisi mereka akan dikumpulkan dulu, ada guru prasekolah yang jaga situ dan akan bawa masuk ke dalam kelas. Tetapi maklumlah biasanya kalau awal persekolahan ni, terutamanya murid pra dan tahun 1 ni mungkin ialah dah biasa dekat rumah, jadi perasaan takut, sayang nak ninggalkan ibu bapa tu ada. Jadi mungkin ada yang nangis. Tak apa, kita akan cuba bantu nanti macam mana. Tapi memang ibu bapa tak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah. Ini bukan arahan sekolah, ini adalah arahan daripada DPN dan KPM. Ini SOP. Kita macam mana pun, walaupun kita ni dah dibenarkan, okey, untuk makluman semua, sekolah kita Teluk Berembang semua murid hadir. Tidak ada penggiliran. Tidak ada penggiliran lagi, semua hadir. Sebab kalau sekolah yang 800 ke atas, contoh senang sekolah Lubuk Cina lah. Lubuk Cina dia ada penggiliran sebab muridnya lebih daripada 800. Tapi sekolah Teluk Berembang kita dalam lingkungan 500 lebih kurang. Jadi memang kita tidak ada penggiliran. Okey, buat saya ni ada nak tanya tuan-tuan puan. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Budak 6 tahun memang wajib kena, budak pra wajib memang ambil vaksin ke ataupun tak? Dia perkataan wajib tu saya tak boleh nak cakap sebab ini adalah pilihan ibu bapa. Tetapi digalakkan murid 5 tahun. 5 tahun. Ada prasekolah 5 tahun ada 5 lebih orang. 5 tahun hingga 11 tahun. Jadi yang darjah 6 ni
tahun 6 ni, andai kata mereka ini agak-agak umur dia nak sampai 12 tahun lah. Tak payahlah ambil yang injek 11 tahun tu, tunggu yang 12 tahun. Tapi saya rasa ramai yang dah disuntik pada tahun lepas. Okey, Puan faham tak Puan? Perkataan wajib tu saya tak berani nak cakap. Tapi masalahnya anak saya tak ambil lagi. Ambil lah Puan. Tu sebabnya saya tanya. Okey, saya elok-eloknya ambil lah. Sebab Tak nanti... risiko ke cikgu? Ya? Tak risiko ke kalau budak ambil? Buat setakat ni ramai pelajar kita yang dah ambil, tak ada masalah. Kecuali janganlah dia demam dan dia ada positif COVID, dia ambil. Dia sihat bolehlah, tak ada apa masalah. Jadi nanti saya akan edarkan satu WhatsApp klinik mana yang ambil vaksin ini. Jadi kita telefon dulu sebab sekarang dah boleh walk in. Oh, tapi itu yang sekolah yang uruskan ke ataupun ibu bapa yang bawa? Ibu bapa. Ya, maksudnya maksud saya. Ya. Yang nak walk in kan untuk vaksin. Ibu bapa. Nanti ibu bapa nanti boleh telefon dahulu. Lepas itu nanti dia maklumkan katalah ambil dalam tarikh 3 bulan 4. Jadi maknanya nanti Puan bawa lah anak Puan 3 bulan 4 tu pergi suntik. Mana ibu apa yang uruskan lah. Ya betul. Macam kita bawa baby lah masa anak kita kecil-kecil dulu bawa. Ya. Okey cikgu. Okey, terima kasih. Ada lain nak tanya? Assalamualaikum. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Untuk anak-anak tahun 1, dia ada buku teks yang khusus kan? Ya. Untuk anak-anak pra ni, dia ada tak buku teks yang khusus yang kita boleh gunakan? Maksud saya, mereka kan tinggalkan buku di sekolah. Jadi ada tak buku yang buku teks digital ataupun buku khusus digital untuk prasekolah ni? Okey, boleh tak Puan Siti Zalili jawab untuk prasekolah? Okey. Untuk makluman, di prasekolah mengikut perkeliling KPM tidak dibenarkan buku kerja berada di kawasan sekolah. Kami hanya menggunakan lembaran kerja sahaja. Tetapi kami ada menggunakan buku bacaan iaitu buku intervensi untuk membimbing anak-anak membaca. Itu saja. Okey Puan, yang sebenarnya prasekolah ni tak ada buku teks Puan. SBBT ni adalah untuk tahun 1 je. Jadi prasekolah ni tak ada buku teks. Jadi dia biasanya ada modul-modul dia tertentu dan juga cikgu-cikgu prasekolah ni akan photostat lembaran kerja. Jadi okey, maklum tak Puan jawapan ni? Okey. Ada lagi yang lain nak tanya? Okey, seterusnya tentang waktu balik ada ibu apa yang tanya Baik, waktu balik, pergi dan balik mesti lalu pagar depan, pagar besar tu. Pagar dekat tepi tapak apa nama ni? Parking kereta dekat masjid tu tidak ada sebab ni SOP sebab mesti masuk situ tidak ada lorong-lorong tikus yang masuk terutamanya yang belakang taman tu. Ada yang tanya boleh tak balik kat sana. Baik, kalau nak balik dekat sana, pihak jaga akan buka. Tetapi untuk balik ke sana, kena maklum kepada guru kelas atau maklum pada pihak sekolah yang murid tersebut berapa orang lalu di belakang. Sebab ada di kalangan rakan-rakan dia yang mengikut sekali balik. Yang balik tu betul balik rumah dia, ada kawan-kawan dia mengikut. Tetapi ibu bapa dia pula dah tunggu kat depan. Dah angin satu badan, dah bising-bising. Jadi maknanya kita mengambil jalan selamat, kita pergi dan balik lalulah pintu depan. Sebab kita tak mahu berlaku apa-apa. Sebab pada tahun lepas ada yang ibu bapa dia tunggu nak dekat 2 jam. Rupanya anak dia dah ikut kawan dia balik belakang. Kesian ibu bapa sebab anak dia bukan ada handphone nak telefon nak beritahu pun. Tahulah budak-budak ni kadang-kadang dia bertindak tu dia tak mengikut akal dia ikut perasaan dia je. Okey, itu tentang waktu datang dan balik. Okey. Baik, biasanya pihak sekolah ni kalau dia kata balik pukul 1, pihak sekolah ni akan awalkan 5 minit lah
5 minit. Maknanya pukul 12.55 tu cikgu dah lepaskan dah. Tetapi kadang-kadang guru-guru ni bila dia mengajar, bila murid tu rasa tak dapat lagi, dia tak puas hati. Itu yang terlajak pukul 1 5 minit. Jadi ibu apa harap faham lah kalau lambat tu bukan disebab apa, sebab nak penutup tu. Nak penutup untuk pengajaran dia tersebut. Sebab bila turun serentak ni ramai jadi mengambil masa sedikit lah. Memang kita akan sentiasa ingatkan murid-murid memang dilarang berlari, berjalan beriringan, berkumpulan. Tetapi tahulah budak-budak ni, kita pesan pun dia buat juga, terutama yang si kecil-kecil tu tahun 1, tahun 2 jadi memanglah SOP ni memang kita akan amalkan dan kita selalu pesan kepada anak-anak murid kita ni. Okey. Tentang jarak 1 meter memang kita selalu pesan tetapi kadang-kadang di luar pandangan mata kita dia dah tahulah, biasa anak-anak ni dia suka berkawan, suka rapat. Jadi insya-Allah lah pihak sekolah akan cubalah mengatasi masalah ini. Okey. Baik, tentang pakaian tadi, guru besar dah sebut tentang pakaian. Pakaian sukan memang kena pakai pakaian sukan. Tetapi warnanya ada yang boleh warna hitam ataupun biru. Biru gelap lah. Dan mereka boleh pakai kasut sukan. Mereka boleh pakai kasut sukan. Dibenarkan. Tentang pakaian ni, memanglah pihak KPM ada mengatakan bahawa memberikan kebenaran ibu bapa boleh pakai pakaian biasa. Tetapi kita sedia maklumlah saya rasa orang yang pakai pakaian biasa ni adalah orang yang kaya. Kalau pergi pakaian sekolah ni tak berapa sangat. Tapi kalau pakaian biasa ni adalah orang kaya. Jadi kita seragamkanlah pakai sekolah. Murid-murid ni pun rasa bangga bila pakai pakaian sekolah ni, rasa bangga dia. Jadi tentang pakaian tu yang sebenarnya pihak sekolah tak adalah memaksa tetapi ceritanya begitulah. Okey, seterusnya tentang tata cara pulang dari sekolah. Okey. Baik, baik ibu bapa kena faham tentang persekolahan kita, sebab kita nak supaya ibu bapa tahu persekolahan tu bila, takui persekolahan tu. Sebab ada juga setengah ibu bapa kadang-kadang dia nak pergi berjalan ke ada program mana, dia ambil cuti, lepas tu anak masih sekolah lagi. Jadi sekarang saya ingatkan sekali lagi tuan-tuan perempuan, baik untuk susunan jadual disebabkan beg berat ni, jadual sekolah kita ni buat rasa macam ada pemberatan sikit. Sebab kita terpaksa gabungkan mata pelajaran. Ada kadang-kadang, contoh saya ambil bahasa Melayu, biasa 1 hari 2 waktu. Ada kadang-kadang dia menjadi 4 waktu. Sebab kita tak mau beg tu berat. Sebab ada waktu lompang. Dalam hal demikian, saya berharap agar ibu bapa sentiasa menjaga kesihatan anak-anak dan dapat hadir ke sekolah, sebab jika katalah hari Senin tu ada banyak waktu BM, katalah dia tak hadir, jadi dia telah meninggalkan 2 hari punya pelajaran. Okey. Tetapi tadi guru besar tadi ada pesan, boleh buka Delima, Delima dekat situ ada buku teks. Kalau yang tinggal buku teks boleh rujuk dekat situ. Dekat situ macam-macam ada. Okey. Jadi saya harap tentang kehadiran ni, kita objektif kita kehadiran sekolah Teluk Berembang adalah 95%. Kita nak jadi macam gitu. Jadi kita jadi saya haraplah ibu bapa sama-samalah berikan kerjasama tentang kehadiran ni. Baik. Okey, anak-anak kita ni juga ada dimasukkan senarai amalan baik dalam SSDM. SSDM ni amalan baik. Okey, amalan baik ni bebas sama ada dalam kawasan sekolah ataupun di luar kawasan sekolah. Sebab amalan baik ni nanti akan dikumpulkan sampai tahun 6. Sampai tahun 6 mereka akan dapatkan sijil amat terpuji, cemerlang, terpuji dan sebagainya. Jadi dekat luar kawasan rumah memang cikgu-cikgu tak dapat kesan senang je.
contoh kalau anak puan tu atau puan-puan tolong ayah dia basuh kereta. Basuh kereta kan. Ambil gambar dia basuh kereta tu, hantar pada guru kelas dia. Nanti guru kelas dia boleh masukkan dalam SSDM. Mana amalan baik dia menolong ibu bapa. Menyapu sampah dan sebagainya. Okey, dekat sekolah nanti cikgu nampak. Contoh dia tolong cikgu angkat barang. Dia contoh dia tolong siram bunga ke, ya. Dia rajin datang ke sekolah, amalan baik dia. Jadi semua tu akan diambil kira sebab markah amalan baik ini adalah seiringan dengan jumlah markah yang mereka akan masuk ke asrama penuh ataupun sekolah yang baik-baik lah. Mungkin tentang asrama penuh peluang tentang keputusan yang dapat asrama tu mungkin guru besar dia akan maklumkan lah. Jadi ada apa nak tanya sebelum saya tutup ni? Zainal. Ya. Okey, dekat ruang chat ni ada seorang ni parent tanya. Ya. Nak tahu kelayakan bantuan persekolahan. Berapa amount gaji yang layak sebenarnya, perlu ke ibu bapa isi semua borang sebab macam dah tahu dah tak layak untuk terima, tak perlu isi macam tu. Okey, tentang kelayakan tu, okey, sekejap Okey. Untuk makluman ibu bapa, walaupun ibu bapa gaji RM100,000 ke, RM50,000 ke, RM10 ke, ibu bapa wajib hantar slip gaji dan juga jika tak ada slip gaji, PB2 tu yang dapat pengesahan. Memang wajib. Itu adalah prosedur yang harus dipatuhi. Walaupun kita rasa layak atau tak layak, itu wajib. Maknanya sekolah memang kena simpan satu kad. Sebab benda ni berlaku banyak ada di Melaka ada sehingga kan pihak jabatan telefon. Sebab dia tak isi, dia tulis RM100,000 pendapatan dia sebulan. Pihak JBN terpaksa telefon parents tu. Adakah benar gaji tuan ni RM100,000? Jadi tuan tu kata memang benar memang benar gaji saya RM100,000 sebab dia doktor pakar di hospital besar doktor pakar di Mahkota di Mahkota. Jadi maknanya untuk makluman wajib hantar slip gaji tu. Memang kata tak layak. Contohnya macam cikgu-cikgu saya pun, anak saya dah tak ada sekolah lagi dah. Anak-anak cikgu pun walaupun dia tak layak, anak dia minta slip gaji, cikgu-cikgu pun beri juga. Macam itu Okey, untuk kelayakan, untuk bantuan KUAM, pendapatan keluarganya ni boleh catat ke tidak ni? Pendapatan keluarganya mestilah 1,169. Pendapatan keluarganya suami isteri suami isteri 1,169 per kapita dia. Maknanya per kapita ni dah tolak lah dengan tanggung anak lah sekolah semua. Dia mesti RM310 baru layak KUAM. Maknanya RM310 ke bawah baru layak KUAM. Sama juga dengan RNT. RNT pun sama juga. 1,169 dan per kapita dia 310. Okey, untuk bantuan awal persekolahan, mesti pendapatan keluarganya adalah RM3,000 ke bawah. RM3,001 ditolak. Kecuali kalau murid-murid pendidikan khas. Itu pun kena buat justifikasi dia. Kalau murid perdana tak boleh. RM3,000 ke bawah bantuan awal persekolahan pada tahun ini diberi RM150. RM150 tak silap? RM150. Assalamualaikum cikgu. Ya, Waalaikumsalam. Macam saya dengan isteri, kita peniaga kan. Jadi kita tak tahu. Jadi kita tak tahu berapa pendapatan kita lah kan, tak tentu kan. Kadang mungkin RM1,000, kadang mungkin bulan depan RM2,000, mungkin bulan lagi satu RM1,500. Jadi tak tentu kalau peniaga ni, macam mana tu? Okey, ambil yang purata dia yang biasa kita boleh dapat lah, purata lah. Jadi isi borang PB2 dan dapatkan pengesahan daripada
ketua kampung ke JPKK ke dan sebagainya, ataupun pegawai kumpulan A yang ada job lah, macam guru ni kumpulan A tapi dia ada jawatan kalau dia pukul kanan ke boleh. Borang PP2 tu kita nak dapatkan di sekolah ke cikgu? Memang dah dibekalkan. Ni anak kamu apa ni? Pra. Anak saya baru pra je. Oh, pra tak ada. Dia tahun 1 saja. Dia 1 sampai darjah 6 lah. Ya betul. Tahun depan. Yalah, tapi kalau macam saya pun kena isi PPIDM tadi kan. Betul. Kena isi borang tu, jadi kita pun keliru juga nak letak apa pendapatan ni kan. Okey, ambil yang tengah. Okey, tentang pendapatan ni saya nak maklumkan terutama yang kerja swasta lah Okey, pendapatan ni adalah pendapatan yang kita dapat setiap bulan. Contoh allowance kita dapat. Okey, tetapi kalau overtime kita tak boleh terima pendapatan sebab overtime ini bukan pendapatan tetap setiap bulan. Mungkin bulan ni dia ada overtime dapat 200. Bulan depan tak ada langsung. Jadi ambil yang pendapatan tetap yang swasta ni. Kalau kerajaan ni memang dah ada dia punya tu kiraan dia. Ya. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Okey, seterusnya kalau pendapatan bawah 1,500. Pendapatan bawah 1,500 akan dapat bantuan tapim. Bantuan tapim begitu juga bantuan-bantuan lain biasa bantuan Petronas, bantuan ada NGO itu sebab saya kata pastikan isi maklumat dalam FPDM tu dengan betul dan serahkan borang PB1, PB2 pada guru kelas sebab guru kelas boleh semak dan slip gaji. Slip gaji. Yelah, kalau kita faham kawasan Lubuk Cina ni yang kerja yang gaji pendapatan besar tu tak ramai lah, tapi biasanya sederhana je. Jadi kita nak tolonglah yang sederhana ni. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan benda-benda bantuan ni bukan tugas cikgu yang pilih. Ini adalah daripada KPM. KPM hantar senarai, itulah kita ikut. Tetapi pihak sekolah ni cuma boleh bermesyuarat, ada jawatankuasa bantuan, boleh pertimbangkan. Itu pun tengok juga nak buat macam mana. Okey? Maknanya kena ikhlas lah kena ikhlas. Kadang-kadang kita pendapatan kita yang kerja sendirilah pendapatan kita kadang 5,000 tapi kita tulis 3,000 tadi antara diri tuan-tuan dan puan-puan faham lah tuan-tuan. Okey, ada apa nak tanya? Belum saya tuan guru besar. Ada satu lagi soalan Cikgu Zainal. Ya. Dia nak tanya berkenaan tahun 1 waktu rehat. Waktu rehat tu murid-murid makan di kantin ke atau dalam kelas untuk bawa bekal di rumah? Guru besar tadi dah jawab tadi tu. Okey, tadi saya jawab sikit. Okey, untuk makluman semua, tahun 1 hingga tahun 6 semua makan di dalam kelas. SOP dia sama macam yang dulu. Cuma beza dia, dulu ada penggiliran yang tahun 3, 4, 5 tapi yang ni semua sama. Yang lain semua sama. Jadi ibu bapa tolonglah bekalkan duit sebab waktu pagi ketua kelas akan tanya nak order apa, order air apa-apa. Jadi guru kelas tiap-tiap minggu akan hantar menu makanan yang disediakan oleh kantin dan jumlah harga dia dan murid tersebut akan maklumkan nak beli apa. Jadi dah dipesankan, jadi makanan tu bawa ke dalam kelas, makan dalam kelas. Dan ada guru pantau. Okey. Okey, ada nak tanya? Tak ada? Saya serahkan balik pada Tuan Guru Besar. Okey, terima kasih semua. Saya serahkan balik pada Tuan Guru Besar. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cikgu Zainal atas penerangan tentang pengurusan halaman murid. Saya harapkan semua bapa fahamlah apa yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Zainal tadi selaku JPK halaman murid.
Okey, cuma saya nak buat sikit pembetulan tentang apa yang telah disampaikan Cikgu Zainal tadi Okey, yang pertama tentang PIKIT tu. Okey, untuk maklumat tuan-tuan puan, PIKIT ini kita tak ada istilah wajib. Tuan-tuan puan tuan-tuan puan kena faham. Jangan nanti tuan-tuan puan salah anggap mengatakan pihak sekolah mewajibkan. Tak ada kita tidak mewajibkan. Pihak KKM pun telah mengeluarkan kenyataan bahawa PIKIT ini adalah digalakkan sahaja. Terpulang kepada ibu bapa. Tapi kita bagi pihak sekolah memang kita mengesyorkan dan menggalakkan sangat-sangat ibu bapa membenarkan anak-anak untuk mengambil vaksin. Tentang senarai pusat-pusat pengambilan vaksin ini nanti Cikgu Zainal akan keluarkan, akan maklumkan kepada ibu bapa lah. Okey, yang kedua, saya lihat di ruangan pertanyaan tadi ada bertanya tentang kasut. Okey, isu kasut ni. Saya harap benda ni tak jadi isu lagi lah. Isu kasut ni dah lama dah. Dah lama sangat. So, yang ditetapkan, masih lagi kalau ikut perkeliling, yang ditetapkan oleh KPM, sama ada kasut berwarna putih ataupun hitam. So, terpulanglah pada ibu bapa nak pakai kasut putih atau kasut hitam. Dan berpakaian seragam sekolah yang lengkap lah. Sekiranya ada pakaian seragam. Kalau tak ada pakaian seragam sekolah yang lengkap, gunakanlah pakaian yang sesuai yang telah ditetapkan oleh KPM. Okey. Cuma saya ingatkanlah, tidak dibenarkan anak-anak memakai antaranya contoh seluar jin. Seluar jin kita tak benarkan. Okey. Dan untuk pakaian sukan hanya dibenarkan pada hari-hari jadual waktu ada PJ. Ada PJ, bolehlah pakai pakaian sukan. Okey, seterusnya tentang makan di kelas tadi, Cikgu Zainal report, saya pun dah sebut tadi. Cuma saya lihat di ruangan pertanyaan ada bertanya tentang bekalan daripada rumah. Okey, ibu bapa memang dibenarkan dan digalakkan untuk membekalkan anak-anak dengan makanan terus daripada rumah. Lebih baik, bagi saya itu lebih baik. Sebab tidak akan timbul isu keracunan makanan. Dan saya nak ingatkan kepada semua ibu bapa bahawa makanan daripada luar adalah tidak dibenarkan. Makanan daripada luar, yang dibeli daripada luar adalah tidak dibenarkan kecuali yang dibekalkan oleh ibu bapa daripada rumah. Kalau tak ada, seperti yang dimaklumkan oleh Cikgu Zainal tadilah, murid akan membeli makanan daripada kantin mengikut menu yang telah ditetapkan oleh pihak kantin untuk setiap hari. Selagi murid makan di dalam kelas, menu akan ditetapkan. Seandainya nanti bila KPM mengeluarkan garis panduan yang baru dan murid dibenarkan makan di kantin seperti biasa, maksudnya selepas itu murid boleh pilih makanan sendiri di kantin. Kita tunggulah, apa-apa pun kita tunggu garis panduan pengurusan sekolah bagi sesi akademik 2022-2023. Okey. Saya nak sentuh sikit juga tentang ya puan, ada soalan ke? Okey. Saya nak cepat ni. Sebab ni dah 4.30 puan Okey. Saya nak sentuh juga tentang pintu pagar tadi yang disebut oleh Cikgu Zainal. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan, waktu hadir ke sekolah pada waktu pagi, hanya pintu pagar kecil di hadapan saja dibuka. Pintu hadapan, pintu pagar kecil di hadapan saja dibuka untuk murid-murid masuk ke kawasan sekolah pada waktu pagi. Okey, untuk waktu balik, saya harap ni benda ni tak jadi isu tuan-tuan Pada waktu balik, hanya murid-murid yang tinggal di kawasan Taman Wiramas. Taman Wiramas belakang ni, belakang sekolah ni, yang akan balik mengikut pintu pagar sekolah belakang. Okey. Tentang permasalahan yang Cikgu Zainal sebut tadi, saya harapkan tuan-tuan perempuan ingatkan anak-anak, tuan-tuan perempuan tentang waktu balik tu kat mana nak tunggu. Supaya tidak timbul isu anaknya sepatutnya balik naik motor, balik naik kereta dengan ibu, dengan bapa,
Rupanya dah balik ikut pintu pagar belakang. Tujuan saya saya membenarkan pintu pagar belakang dibuka untuk memudahkan ibu bapa juga. Okey, saya mohon sangat-sangat ni. Okey, memudahkan ibu bapa yang duduk di Taman Wiramas supaya tidak perlulah datang ambil anak. Sebab kita sebenarnya nak mengurangkan kesesakan di harapan di tempat parking tu. Kurang-kurangnya bila waktu balik, murid yang anak-anak yang duduk di Wiramas boleh balik ikut jalan belakang dan terus balik ke rumah. Kalau timbul isu-isu anak-anak tuan dan puan tidak sampai ke rumah, nanti kita pada masa akan datang, saya akan tutup semula pagar tu. Okey? Sebab saya ni pun atas permintaan. Saya buka pintu pagar belakang atas permintaan ada setengah-setengah ibu bapa dan juga atas permintaan beberapa orang anak-anak murid kita. Tujuan kita untuk memudahkan urusan balik tu dan juga untuk mengurangkan kesesakan di kawasan parking. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan dapat beri perhatian terutama sekali yang duduk di Taman Wiramas. Okey, dan itu juga yang duduk di tempat-tempat lain, Wira Indah ke, daripada Kampung Teluk Berembang ke, pastikan anak-anak tuan dan puan tunggu tuan dan puan di tempat yang telah ditetapkan dan ibu bapa kena maklumkan kepada anak-anak supaya tunggu sehingga ibu bapa hadir ke sekolah untuk mengambil mereka. Okey, dan saya mohon sekali lagi pada waktu balik tuan-tuan dan puan dapat menepati masa pengambilan anak-anak supaya anak-anak tidak tunggu terlalu lama dan supaya kita sama-sama dapat mempercepatkan pergerakan ibu bapa dan mengurangkan kesesakan di kawasan parking kereta tersebut. Saya mohon tuan-tuan dan puan, nanti pada hari pertama kita akan lihat. Saya sentiasa pada waktu balik akan ada kat depan tu, akan tengok pergerakan anak-anak kita dan juga pergerakan kenderaan ibu bapa di tempat parking. Okey, dan kita juga sedang berusaha dengan PABG kalau dapat kita mohon trafik untuk menguruskan urusan trafik di jalan raya. Okey. Seterusnya saya nak sentuh juga tentang pendapatan yang disebutkan oleh Cikgu Zainal. Itu memang satu perkara yang sangat penting lah. Sebab tu ibu bapa kena kemaskinikan APDM anak-anak dan isikan pendapatan yang betul. Okey. Pendapatan ni kenalah itu tuan-tuan puan kena sedia maklum lah. Kita isikanlah pendapatan kita yang sebenar. Tak perlu kita nak isi pendapatan yang tak sepatutnya lah. Sebab pendapatan ini penting untuk tujuan pemberian bantuan-bantuan, segala bantuan yang sepatutnya layak diperolehi oleh anak-anak kita. Okey. Saya rasa ni yang terakhir tuan-tuan puan. Saya nak sebut tentang isu yang baik berat tadi tentang penyediaan loker. Okey, kalau tuan-tuan puan ingat ataupun ada pernah dengar dalam televisyen, dalam sidang media, YB Menteri kita ada menyebut salah satu langkah KPM ialah dengan menyediakan loker. Menyediakan loker ataupun tempat menyimpan buku-buku teks di sekolah-sekolah. Untuk fasa yang pertama KPM akan mengutamakan sekolah 2 sesi. Sekolah 2 sesi dahulu. Jadi sekolah 2 sesi bagi tahun 1, 2, 3 akan dimulakan projek penyediaan loker di sekolah-sekolah. Jadi sekolah kita kena tunggulah. Mungkin kita akan dapat pada fasa yang kedua nanti. Ataupun fasa yang pertama ni selesai saja sekolah 2 sesi, barulah sekolah yang 1 sesi pula akan terima penyediaan loker-loker ni. Jadi ini salah satu daripada inisiatif yang disediakan oleh pihak KPM untuk mengatasi masalah isu beg berat ataupun buku teks yang banyak. Okey, sebenarnya berkaitan dengan ini juga pihak sekolah sedang menyusun jadual waktu
okey, jadual waktu di mana kita akan cuba mengurangkan bilangan mata pelajaran bagi setiap hari, Isnin hingga hari Jumaat. Okey, semalam taklimat bersama JPN pun dimaklumkan cadangan daripada mereka supaya setiap hari sekurang-kurangnya 4, paling kurang pun 4 mata pelajaran saja untuk setiap hari. Jadi kita sedang berusaha untuk menyediakan jadual waktu ini mengikut cadangan atau brosur daripada pihak KPM. Okey, salah satu juga daripada usaha KPM iaitu dengan memohon kerjasama daripada pihak JAKIM. Ini untuk anak-anak yang ada sekolah agama, untuk anak-anak yang bersekolah agama pada waktu petang. Jadi pihak KPM sedang berusaha dengan pihak JAKIM untuk memohon supaya anak-anak ini tidak perlu balik, tidak perlu membawa pakaian sekolah agama dalam beg untuk ditukar. Tapi setakat hari ini saya lihat anak-anak di SK Teluk Berembang dia akan balik ke rumah dulu untuk tukar pakaian. Setakat ni tak adalah yang bawa baju Melayu dalam beg, bawa bekal untuk sekolah petang, tak ada. Benda ni berlaku di negeri-negeri yang sekolah yang besar lah, sekolah yang besar-besar, terutamanya contohnya seperti di Selangor. Di Selangor, kebanyakan murid yang sekolah agama petang dia ada bawa siap-siap baju untuk sekolah petang. Jadi ini salah satu daripada inisiatif KPM lah. Okey. Kemudian yang seterusnya, tentang pembayaran sumbangan PIBG. Sini saya ingin maklumkan tentang bayaran sumbangan PIBG. Saya rasa telah pun dimaklumkan pada Mesyuarat Agung yang lepas, telah pun dipersetujui dalam Mesyuarat Agung yang lepas tentang sumbangan PIBG ini. Nanti pihak PIBG rasanya akan mengeluarkan surat makluman kepada ibu bapa tentang bayaran sumbangan PIBG yang perlu dibayarlah, yang perlu dibayar oleh ibu bapa untuk PIBG bagi tahun 2022 dan 2023. Saya rasa pada minggu hadapan pihak sekolah akan mengadakan mesyuarat bersama PIBG. Nanti kita akan mohonlah PIBG untuk mengeluarkan surat kepada ibu bapa tentang pembayaran sumbangan PIBG ini. Okey. Saya rasa itu sahaja tuan-tuan dan puan tentang apa yang ingin saya sampaikan dalam taklimat kita pada petang ini. Jadi sebelum saya tutup taklimat saya pada petang ini, saya ingin bertanyalah kepada tuan-tuan dan puan sekiranya ada apa-apa persoalan yang ingin diperkatakan lagi ataupun ada soalan yang nak ditanya. Ada tak tuan-tuan dan puan? Tak ada Saya andai. Ya? Tak ada. Okey, saya andaikan tuan-tuan dan puan dah faham taklimat yang kita sampaikan pada petang ini dan juga taklimat daripada Cikgu Zainal. Oh ya. Sekejap. Puan Haja Nuraini ada apa-apa nak sampaikan tentang KOKO? Tentang co-curriculum? Ada ke Puan Haja Nuraini? Rasa tak ada Ustazah Anwar ni tak ada rasa. Okey, baik. Apalah, ini sekadar makluman kepada semua bapa untuk aktiviti co-curriculum. Nanti kita akan keluarkan surat tentang waktu co-curriculum itu dilaksanakan dan pihak unit co-curriculum Puan Haja Nuraini nanti akan mengeluarkan surat dan kita akan maklumkan dalam WhatsApp. Kita akan maklumkan melalui WhatsApp setiap kelas tahap 2. Co-curriculum ini untuk murid-murid tahap 2 saja. Okey.
Okey, saya rasa itu saja apa yang kita nak sampaikan pada petang ini dan harap sekiranya ibu bapa ada sebarang permasalahan berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita di SK Teluk Berembang, sebarang permasalahan yang timbul, bolehlah berhubung dengan pihak sekolah, sama ada bercakap dengan saya sendiri ataupun dengan pihak-pihak pentadbir yang lain, JPK yang lain, ataupun terus kepada JPK yang berkaitan lah. Contohnya kalau pendidikan khas boleh berhubung dengan Puan Rosmaini lah. Kalau perdana boleh berhubung dengan saya ataupun Cikgu Zainal, JPK HEM. Kalau prasekolah bolehlah berhubung terus dengan penyelarasnya Puan Siti Zalili. Okey puan, tuan-tuan, ada apa-apa kita? Ada apa-apa soalan nak tanya lagi? Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, saya tutup taklimat kita pada petang ini dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okey, sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih Cikgu.